Ya, ya. Okay, saya dah record. Okay, kelas hari ni saya record ya. Okay. Okay, jadi hari ni kita tengok chapter 2. Okay, apa yang ada. Okay, ni pengenalan lah. Okay, dalam pengenalan. Okay, ini adalah beberapa fungsi ataupun beberapa beberapa command baru dalam MFC, Microsoft Foundation Class. Okay, tapi kita taklah guna semua. Kita guna beberapa fungsi yang penting, iaitu kalau tengok sini, inilah list-list apa ni macam declaration lah, contoh macam okay, sebelum ni kita ada double integer, double untuk buat apa ni, nombor double integer lah untuk declare integer, apa ni, dan okay, kita ada dalam apa tambahan MFC ni kita ada okay, cpen adalah untuk declare pen, cbrush adalah untuk declare brush, okay, cfont adalah untuk declare font baru. Jadi maksudnya kalau kita nak tukar pen, maksudnya kita nak tukar kita nak buat garisan lah. Kalau kita nak buat garisan kita perlukan pen. Jadi pen tu perlukan declaration juga. Maksudnya pen dalam tu akan ada parameters lah seperti warna dan size. Okay, macam kita beli pen kat kedai lah kan. Pen lain-lain warna, lain-lain, okay, lain-lain size. Okay, jadi ini yang banyak kita akan gunakan. Kemudian ini okay, yang ni semua tak adalah, bukan ada guna lah, cuma kita tak bukan bukan dalam perbincangan kita. Okay, ni ada lagi sini. Okay, C edit, C list box, C button, C static. Okay, ini semua kita akan gunakan dalam apa ni, dalam uh, chapter 3 nanti, iaitu C edit adalah untuk edit box. Jadi kita akan apa ni, kita boleh masukkan input menggunakan edit box, dan ini ada button untuk buat button, static untuk kita buat box yang ada information lah kat dalam dia, dan list box ni adalah untuk untuk bila ada list. Okay, yang lain-lain tu kita tak guna sangat lah. Okay. Okay, disebabkan saya saya guna komputer lain, jadi kod V2A yang saya buka hari tu tak ada lah. Tapi saya ada kod V2A untuk yang kelas section 1. Okay, mungkin lain sikit lah. Jadi tapi lebih kurang macam ni lah. Okay, saya padam balik lah perubahan yang saya buat. Okay, jadi saya tinggalkan yang original. Okay, jadi dalam kelas yang lepas saya dah tunjukkan sampai kat sini lah, iaitu kod V2A bila kita run keluarlah output. Okay, lambat sikit lagi ni. Okay, welcome to Windows ni. Berdasarkan satu arahan, iaitu dc.textout 150. Maksudnya pixel X yang ke 100, pixel Y yang ke 50. Okay, and then display welcome to Windows. Okay, jadi sebab tu dia ada welcome to Windows tu. Okay, dan saya juga dulu dalam kelas yang lepas saya sentuh juga berkenaan dengan create main Windows, okay, di bahagian constructor ni, okay, bahagian constructor. Okay, ini adalah fungsi constructor, okay, yang di mana dia create Windows baru dengan tajuk My Skeleton Windows, kod V2A My Skeleton Windows, okay, dengan bermula pada koordinat 00 dan berakhir pada koordinat 1700, dan koordinat ni dia mewakili pixel lah. Jadi sebab tu kita run, kita start kat di sini adalah 00, ini adalah 1700 lah, X pixel X yang ke 1000 dan pixel Y yang ke 700. Jadi bagaimana dalam kelas yang lepas saya beritahu kita punya pixel, bilangan pixel tu bergantung kepada monitor. Jadi macam mana kita nak check? Kita boleh check dekat ini, kita boleh tengok kat ni lah, kat kita punya desktop tu, bila kita right click pergi ke display setting, nampak kita ada
kita ada display resolution ni. Jadi dalam apa contoh ini contoh untuk monitor saya dia tak sama dengan monitor masing-masing, kena check lah. Jadi kalau tengok pada uh, apa monitor saya ni, display resolution ni adalah 1920 kali 1080. Okay. Maksudnya apa ni saya ada 1920 piksel yang melintang lah daripada kiri ke kanan, dan daripada atas ke bawah ada 1080 piksel. Jadi ini standard full HD resolution, full HD lah. Rasa kebanyakan daripada kamu akan ada resolution ni. Okey, tapi ada setengah, mungkin ada setengah laptop yang berharga kurang daripada 2000 ataupun 1500 okay, menggunakan resolution HD only, HD sahajalah. Jadi HD, kalau HD sahaja tu dia punya resolution dia adalah 1366 kali 1768 Okay, resolution kalau yang HD saja 1366 dia by 768 lah kalau tak salah saya. Okay, jadi apa ni? Kamu ada piksel sebanyak inilah. Jadi ni komputer kamu, dan mungkin ada yang pakai komputer yang lagi hebat, monitor pun lagi hebat, monitor 2K, 4K. Jadi kalau monitor tu 2K, uh, dia punya resolution dia ialah 2560 kali 1440. Maksud dia kita ada ruang piksel sebanyak 2500, macam dua kali ganda lah kan. Dua kali ganda. Okay, dan kalau monitor siapa yang ada label 4K tu, macam TV-TV yang banyak diiklankan sekarang kan, okay, dia punya resolution dia adalah dua kali ganda full HD. 3840 kali 216 inilah resolution bergantung kepada komputer masing-masing lah. Yang ni HD ini HD. Okay, dan kita lagi satu full HD 920 kali 1080. Okey. Okay, jadi ini bilangan. Ini standard size lah, standard size untuk monitor, bergantung pada berapa harga kamu belilah. Okey, habis yang ni ini yang mungkin kebanyakan yang ada di sini. Kebanyakan daripada kamu mungkin ada dekat sini. Jadi menunjukkan yang kita ada 1920 piksel melintang dan 1080 piksel ke bawah lah. Okay, jadi apa guna semua tahu semua piksel-piksel resolution tu. Jadi inilah sebagai panduan kepada kita untuk create new windows kan. Jadi bila kita create new windows, kita tengok pada kemampuan monitor sendirilah. Jadi kalau monitor tu full HD, bolehlah letak besar-besar sikit, tapi kalau just HD biasa, okay, jadi untuk contoh yang saya buat, semuanya saya akan guna mungkin 800, 600 ataupun 1700 disebabkan mencukupi untuk semua golongan lah. Maksudnya kalau yang paling bawah tadi 1366 kali 768, jadi ini akan maksud dia jadi ngam-ngam lah. Bila run tu skrin tu hampir penuh lah. Tapi kalau siapa yang pakai full HD, bila run si kecil je dia punya, ada ruang banyak lagi lah kat tepi ni. Tapi kalau siapa yang pakai 2K, 4K, bila run terasa sangat kecil dia punya ruang. Okay, jadi itu berkenaan dengan size window. Okay, dan di sini kita ada text content lah on pane. Okay, dari segi susunan pula, saya tak sentuh lagi susunan. Okay, kalau kita tengok dalam kod v2h.h, okay, kita ada susunan dia. Kalau kita tengok sini, ini adalah dia punya, biasanya ini adalah kita punya setiap benda yang kita nak include lah. Contohnya macam dalam kes ni hanya include afxwin.h, dan kalau kita nak pakai fungsi matematik, mungkin kita boleh include mat.h. Dan kalau kita nak pakai benda-benda lain seperti get.ch apa semua, kita akan pakai conio.h apa semua. Dia bergantung. Dan lagi tu kalau kita nak declare, kita nak generate random number, kena ada time.h, kena ada lagi lah kan. Okay, ada lagi, maksudnya ini kena recall balik dalam 1313 dulu. Okay, jadi ada fungsi yang kita nak gunakan, kita kena include di sini. Ataupun kita nak buat define
satu nilai yang apa yang kekal, yang tetap pun kita akan buat di bahagian di sinilah. Okey. Kemudian kita pergi ke declaration. Jadi ini adalah declaration. Declaration uh, declaration untuk semua keseluruhan program. Jadi kalau kat sini kita nampak ada ruang kosong kat sini, biasanya kita akan declare public variable di sini. Biasanya. Apa ni public variable declare di sini. Okay, apa maksud public variable? Public variable maksudnya satu variable yang keseluruhan program kenal. Maksudnya kalau pergilah mana-mana function dalam program ni, okay, variable. Contohnya kalau kita letak integer x kat sini, jadi x akan di recognize lah throughout all function. Jadi semua function akan recognize variable x. Okay, tetapi kita tak boleh guna lagi lah x tu dalam fungsi-fungsi yang lain. Okay, dan di bawah ni kita nak declare. Biasanya di sini kita akan declare new function. Declare new function here. Sekejap here, sekejap di sini ya. Okay lah. Pandai-pandai lah ya kamu fahamkan ya. Okay, declare new function here. Maksudnya kalau kita ada fungsi yang baru selain daripada onPaint, ingat lagi ya, recall balik dalam MFC programming ni, visual programming, kita dah tak ada void main, empty main, kita ada on paint. Jadi ini seperti kalau saya tunjukkan di sinilah. Okey, ganti main ganti void main. Okay, yang mana? Kita dulu kita ada void main kan. Jadi inilah dia pengganti void main. Okay, jadi kalau kita ada fungsi lain yang kita nak gunakan selain daripada onPaint, kita akan declare di sini. Contohnya macam dululah kita ada apa ni void my function 1, kemudian ada apa ni double my function 2, kemudian ada dalam kurungan double. Maksudnya apa? Dia terima 3 double, kemudian dia akan return 1 double. Okey, jadi apa ni new function akan declare di sini. Okay, dan yang bawah ni template lah, tak boleh kacau, dan saya pun tak pastilah apa dia punya fungsi sebenar. Memang berfungsi lah, cuma saya tak dapat nak explain. Jadi just a template yang kita kena letak untuk memulakan kita punya programming. Okay, dalam kod .cpp pula, okay, ni adalah hash ni adalah header. Okay, ini .cpp kita punya tempat lah di mana biasanya kita buat kita punya main body, kita punya content. Okay, dan ini constructor, okay, namanya ni constructor. Okay, pembina kelas apa ni, dalam contoh ni adalah dia punya nama kelasnya adalah code V2A. Jadi kelas code V2A dibina. Okay, dan di situ dalam ni juga kita akan kita create create main Windows lah. Jadi kalau kita run main Windows ni, main Windows ni yang kamu nampak ini telah dibina dalam constructor lah. Di sini nampak ni create null L code V2A macam Windows semua ni dengan size 1000 kali 700 ni dibuat dalam constructor. Jadi inilah destructor. Jadi destructor ni tak ada mungkin diperlukan, tapi kita tak guna. Kemudian selepas program run constructor, dia akan terus pergi ke onPaint. Dia bukan terus pergi ke onPaint, dia tengok pada event ini event list. Ni pun kita belum sentuh lagi. Ini adalah event list. Kalau kita tengok dalam event list ni cuma ada on WM Paint, maksudnya hanya run on Paint lah. Okay, run on Paint. Okay, run on Paint. Okay, jadi apa guna event list? Okay, nanti kita akan tengok dalam chapter yang berikutnya. Okay, dalam chapter 2 ni hanya satu saja, iaitu ada on Paint. Jadi hanya on WM Paint saja yang akan ada dalam event list ni. Okay, kemudian bila selepas program execute constructor, dia akan terus ke onPaint lah. Jadi dalam onPaint ni baru dia jumpa kdc.textout, okay, welcome to Windows. Jadi kalau kamu nampak di sini ada satu arahan, satu statement cpaint dc this. Okay, jadi ini adalah untuk
memberi kebenaran kepada on-paint untuk bukan memberi, dia macam lebih kurang macam itulah. Masa dia kita aktifkan perubahan Windows kepada apa ni, kepada main Windows ni lah. Maksud dia cpan DC ni nak apa, nak memaklumkan bahawa on-paint ini akan do something dekat main Windowsnya, yang refer pada inilah kat sini. Ini adalah main Windows kan. Jadi sebab tadi DC disk, disk ni maksudnya disk window, disk window. Jadi cpan DC ni akan membenarkan on-paint ini melakukan perubahan. Maksudnya kita boleh letak ni welcome to Windows ni. Boleh boleh lukis, boleh buat garisan apa semua. Kalau tak ada benda ni, error ni. Kalau tak ada ni, error. Maaf, dah ada error. Diperlukan benda ni. Menunjukkan yang kita boleh melakukan perubahan pada masa dia function inilah, function on-paint ini boleh boleh ada akses kepada main Windows. Dan sebab tu saya ada, kenapa saya pergi ke sana, jadi sebab kita tengok pada nota di sini ada cpan DC device contact for server area on Windows, client DC device contact for the client area on Windows. Jadi cpan DC ni kita akan letak dalam on-paint, dan sekiranya kita ada fungsi lain selain daripada on-paint, kita akan letak client DC. Maksudnya ini adalah client area lah untuk Windows. Kita tengok declaration ataupun apa benda kita nak declare, benda baru yang kita nak declare dalam MFC, dalam Visual Programming. Yang pertama adalah cpan. Cpan adalah untuk to draw a line, rectangle, circle, polyline, ataupun kita cakap line lah. Kalau kita nak buat line, sebab kalau ni rectangle perlukan line, circle pun perlukan line, polyline lagilah perlukan line. Jadi kalau kita perlukan line, kita kena ada pen untuk melukis tu. Jadi untuk declare pen, arahan dia adalah cpan. Contohnya kita nak declare satu pen warna biru, saiznya 2 pixel. Jadi kita buat cpan blue pen. Macam itulah, masa dia blue pen tu adalah variable. CBrush, apa maksud apa kegunaan CBrush? CBrush adalah untuk declare brush. Satu brush to brush a region with a color. Jadi kalau kita nak region tu kena declare dulu. Region ni pun kena declare dulu. Jadi kalau apa ni, kita declare satu brush untuk color sesuatu region tersebut. Jadi contohnya macam CBrush black brush, CBrush white brush. Jadi kena kita apa ni, adalah untuk declare brush. Ini kita tak pakai sangat. Dan font. Font kamu dah nama pun font, jadi font ialah untuk tukar font lah. Mungkin kita boring dengan font yang standard tu, jadi kita nak tukar font yang kita suka. Arahan dia adalah font. Bukan arahan, declaration. Font contohnya font 1, font Arial, font apa lagi lah, Times New Roman ke apa. Jadi itu adalah untuk declare font baru. Device contact ini yang tadilah, yang pasal cpan DC tadi. Cpan DC if the function is on-paint. Jadi on-paint kita akan pakai cpan DC DC disk. If the function is other than on-paint, kita akan pakai client DC DC disk. Yang ni mungkin kita akan jumpa pada chapter 3 dan berikutnya lah, sebab chapter 2 kalau tak salah saya semua melibatkan single function. Maksud dia cuma ada on-paint saja. Kita tak ada lagi, kita belum ada lagi fungsi-fungsi selain daripada on-paint. Displaying a line of text. Ni macam cout dengan printf lah. Ni basic, yang paling simple sekali, iaitu kita nak display something. Jadi dc.textout. Arahannya telah bertukar lah sekarang ni, iaitu dc.textout kena ada huruf W di sini. Textout W. Kemudian buka kurungan. Kita letak koordinat. Koordinat dia ada 50. Kalau sini 50, 120, maksudnya pixel X ke 50, pixel Y yang ke 120, dan kena letak koma, kemudian ada huruf L. Dia punya teks yang kita nak paparkan ialah inilah food, glorious food. Jadi kalau saya balik ke kod video A ni,
Kalau kita nak, saya nak letak dc dot, text out. Kita kena letak w untuk yang baru kena ada w lah. Dc dot text out w. Kedudukan. Kedudukan. 100. 50. 50 dah pakai untuk apa? Untuk display welcome to Windows ni. Jadi 100 bawah pada 50, 70 lah. Lebih kurang 70. Kemudian L. Kita letak new. New line here. Saya letak macam ni lah. Sebagai contoh kan. Jadi new line here, dan jangan lupa kena ada semicolon. Selepas pada satu statement. Jadi kalau kita run, ada new line. New line here. New line lah, new text kan, new text in new line, bukannya new line, new text new text untuk new line. Jadi kalau kita nak, kita kena ni lah, kalau kita nak paparkan sesuatu, jadi kita kena betul-betul plan lah kat mana kita nak letak. Kalau kita nak letak tengah sikit ataupun di belakang sikit, jadi pixel X tu akan bertambah lah. Jadi kalau kita nak ke bawahkan lagi, jadi pixel Y dia akan bertambah. Jadi kalau kita ubah ni kepada contohnya kepada 500, jadi dia akan pergi ke bawah lah. Y tu sebanyak 500 pixel. Nampak jadi Y dia akan pergi ke bawah ni, dia akan dia turun sebanyak 500 pixel. Next kita akan tengok color management. Color management ni kita tahu yang visual programming ni kita boleh ubah color. Color text kita boleh ubah, color line color pun kita boleh ubah. Jadi macam mana kita nak ubah color? Jadi pertama sekali kita kena tengok apakah dia punya format untuk read color lah. Untuk read color, dia punya format dia adalah RGB. RGB, INT, INT, INT. Maksudnya apa? Maksudnya dia macam dia punya value lah, tone. RGB stand for red, green, blue. Jadi mungkin ada yang biasa dengar lah ni RGB ni kan, especially siapa yang suka beli gaming product kan, mesti ada gaming keyboard, ada RGB, keyboard dia bersinar-sinar kan, keluar warna merah lah, warna biru lah, macam-macam lah. Jadi RGB, INT maksudnya integer yang pertama akan pergi ke maksudnya dia akan refer pada tone warna red lah, jadi integer yang kedua tone warna untuk green, integer yang ketiga adalah tone warna untuk blue. Dan dia punya nombor dia daripada 0 hingga 255. Itu dia punya ni lah, dia punya set ni lah, dia punya bilangan tone dia. 0 hingga 255 maksudnya ada 256 lah, sebab 0 include kan, jadi include 0. Jadi 0 hingga 255 maksudnya ada 256 tone. Jadi kalau kita buat combination semua ni, berapa? 256 kali 256 lah kan. Jadi ada berapa kombinasi color tu boleh kira lah. Dan katalah kalau kita nak aktifkan warna merah. Warna merah maksudnya kita just ubah warna inilah, nilai tone R lah. Jadi tone R tu kena ingat lah, sebab kalau nilainya adalah 0 sampai 255. Jadi kalau kita letak 1 tu sebenarnya tak nampak pun merah dia kan, tak nampak merah, walaupun dalam komputer tu dia tahu dah 1 tu maksudnya ada perubahan pada tone red, tapi 1 kita tak nampak lah, sebagai manusia biasa tak nampak. Jadi kalau nak nampak dia punya perubahan dia mungkin 10, 20, 30 lah, ataupun kalau kita dah betul-betul nak nampak warna merah 200 dan ke atas. Jadi kalau kita letak ataupun maksimum, kita letak maksimum je 25, 255 maksudnya itulah merah yang paling maksimum lah, merah dia. Original red. Bila kita run, bila kita buat 25, merah ni boleh gelap lagi. Kalau boleh gelap maksudnya kena tambah tone warna lain. Macam itulah maksudnya ni. Ini merah original yang paling tinggi, iaitu 255.
Okay, sama juga macam green dan blue. Kalau kita nak aktifkan, kalau kita nak create warna green, kita akan ubah warna green. Kalau kita nak warna blue, kita akan ubah di integer yang apa handle warna biru lah. Okay, dan itulah warna asas dalam cahaya monitor lah, cahaya komputer, iaitu RGB ni, red, green dengan blue. Jadi kalau kita nak buat warna kuning, warna asas ni dia tak sama lah macam warna dalam kita belajar art dulu kan. Warna asas dalam apa ni, dalam art dulu warna apa, warna kuning, apa tu, biru dengan merah. Itu warna asas lah. Lepas tu ada warna sekunder kan. Jadi warna sekunder untuk cahaya apa ni, cahaya RGB ni, okay, warna kuning. Macam mana kita nak buat warna kuning terhasil apabila sekiranya warna red dengan green diaktifkan. Jadi kalau kita aktifkan warna merah dengan warna hijau, kita campur, dia akan jadi warna kuning. Dan boleh boleh cuba lagi lah kalau kita campur warna apa ni, warna merah dengan warna biru, apa jadi. Warna merah dengan biru mungkin jadi warna purple kot. Lebih kurang macam tu lah. Warna purple. Kalau warna green dengan blue, ni dia jadi warna warna apa ni, warna biru, biru air tu kan. Jadi kalau tengok okey macam ni red dengan apa ni, red dengan blue, dia akan jadi ni magenta, jadi macam purple lah. Warna purple. Okay, dan kalau tengok sini warna black RGB 000, maksudnya tak ada warna terhasil, dia akan jadi black lah. Kosong kosong kosong. Jadi RGB 000 maksudnya dia akan jadi black. Berlawanan lah dengan apa ni, dengan apa tu, dengan fizikal punya warna kan. Fizikal warna tu kalau kita nak buat warna hitam, kita campurlah semua warna. Warna asas kita tu kita campur jadi warna hitam. Tapi untuk cahaya, bila kita campur semua warna, dia akan jadi warna putih. Jadi bila semua warna red, green dengan blue tu diaktifkan, dia akan jadi warna putih. Okay, jadi kombinasi RGB ni kamu boleh Google je. Kamu boleh Google. Alah. Okay. Bolehlah tengok-tengok okay, tengok RGB ni, kamu boleh ubah-ubah untuk dapatkan warna. Kamu memang boleh apa ni, kita boleh refer pada sinilah. Okay, contohnya nak buat warna biru 000255, okay, warna grey, nak sampai 128 dia akan jadi warna grey. Silver 192 green 0128 okay, jadi kalau tengok sini, green yang betul adalah 0180. Kalau 255 dia akan jadi warna lime. Apa ni? Macam-macam warna lagi lah nampak ni. Ni warna maroon lah, dark brown apa semua ni. Okay, ini semua merah lah kan. Dia beza apa tu, mata lelaki dengan mata perempuan. Kalau lelaki tengok ni semua merah ni. Ni semua ni macam oren ni, semua oren kan. Ni semua hijau ni. Tapi ada warna, ada nama-nama ni perempuan sukalah. Jadi kalau kamu nak warna-warna tertentu, okay, check lah, boleh check segala RGB ni. Macam mana nak jadikan warna tersebut. Okay. Okay, itu color management. Jadi macam ni kita nak define satu warna. Okay, kamu kena ingat warna asas dengan warna sekunder lah. Maksudnya yang apa ni, nak buat gold apa semua tu tak perlulah hafal. Saya tak akan tanya lah macam mana nak buat warna yang tadilah yang kan. Macam mana nak buat warna ni dark kaki ni. Habis semua. Lingkup habis lah kan. Tak ada. Saya tak akan tanya lah benda-benda macam ni. Maksud dia, tapi benda-benda yang asas macam ni lah contohnya. Macam mana buat warna hitam. Okay, mungkin ada lah. Apa ni, 000, okay, untuk white 255. Yang ni automatik kamu kena ingat sikit lah. Mana yang sekunder ni kamu boleh ingat ni. Yellow, okay, lime apa semua ni. Okay, just okay, sekunder je kan. Maksud dia gabungan dua warna akan jadi warna apa. Okey, jadi yang ni kita dah buat. Okay, run kod V2A. Okay, saya created Windows. Okay, kemudian okay, improving the text output. Okay, macam mana kita nak lebih menarikkan lagi lah. Okay, kita punya text output ni bukannya sekadar
Kalau bila kita run just welcome to Windows macam tu, boring lah. Okay, boring. Okay, jadi kita nak improve kita punya text output kita. Okay, yang pertama cara dia adalah kita boleh ubah font. Okay, ubah font dengan buat declaration. Okay, jadi kalau nak ubah font, contohnya kalau kita nak guna Arial size 20, jadi kita kena ada satu variable yang akan handle, akan simpan. Jadi macam mana nak simpan? Okay, dengan cara declare. Jadi cfont, contohnya di sini cfont my font object. Jadi my font object ni adalah satu variable sebenarnya. Jadi biasanya kita letak nama pendek-pendek dan bersesuaian lah. Contohnya macam cfont f Arial. Cfont F times. Mungkin times New Roman tu panjang sangat jadi TNR. Macam tu lah. Jadi ini untuk declare. Jadi untuk declare dan ini adalah untuk assign dia punya parameter. Dia nak assign value kepada variable tersebut. Jadi my font object ni dot create point font. Okay, ni arahan dia. Iaitu create point font. Ini adalah arahan untuk masukkan font ke dalam variable my font object ni. Okay, jadi masukkan apa? Masukkan ini dia punya parameters dia, iaitu font size dengan font name. Jadi font size nya berapa? Font name nya, namanya apa? Okey, bila kita dah masukkan variable, masukkan nilai lah ke dalam variable font ini, iaitu dia punya size dengan nama font. Okey, dan benda tu belum lagi digunakan, maksudnya kita just declare, belum macam simpan lah. Okey, declare dan simpan. Untuk gunakan, kita kena gunakan arahan dc.select object. Bila dc.select object ni, my font object, barulah font itu diaktifkan. Maksudnya kalau kita boleh declare seberapa banyak font yang kita nak terlebih dahulu lah. Contohnya bila kita nak buat program ni, kita nak guna 4 font. Kita declare siap-siap lah. Declare siap-siap, mungkin font 1, font 2, font 3, font 4. Okay, bagilah nama yang sesuai. Lepas tu bila nak guna, kita just guna, kita letak dc.select object. Okay, jadi example untuk create Arial font of size 10 and display message at 15100 ni. Okay, jadi ni cfont f Arial ini adalah satu variable. Maksudnya nama ni ikut suka lah. Kamu boleh letak nama apa. Okay, ni ada punya variable dan f Arial dot create point font, ini arahan dia. Okay, dan size 10 bermaksud 100 100 ni bermaksud 10. Size nya 10. Sebab size pun ada point kan, 10 kalau kamu tengok dalam Microsoft Word tu kadang-kadang ada 11.5, ada 10.5, 8.5. Jadi 100 ini bermaksud 10.0 lah. Jadi size ni adalah 10.0 dan nama font tersebut adalah Arial. Jadi nama ni kamu kena refer betul-betul pada nama font yang ada dalam komputer kamu pula. Komputer kamu. Jadi kalau mungkin siapa yang suka install font banyak-banyak, dia akan ada banyak font, tapi bila kamu hantar, kamu run dekat komputer orang lain, tak macam biasalah kan, tak ada lah font tersebut. Sama juga macam Word pun. Kamu buat Microsoft Word, kamu ada font yang cantik, fancy, tapi bila kamu hantar pada kawan kamu yang tak ada font tersebut, tak ada lah font tak ada lah font yang cantik tu. Jadi kena buat font yang lebih general lah, macam Arial ke, Times New Roman ke, Calibri tu ke, yang mana yang standard lah. Okay, bila dah declare, okay, dc.select object. Dia baru apa ni? Dc.select object maksudnya font Arial ini diaktifkan. Okay, diaktifkan dan okay, dc.textow ini adalah arahan untuk keluarkan my wonderful Arial ni. Okay, di 50-100 lah. Di pixel yang ke 50-100. Jadi beberapa lagi command untuk teks ini, okay, RGB yang tadilah yang kita dah kita dah bincang tadi. Okay, select object adalah untuk select object yang kita dah declare. Okay, set BK color ini adalah untuk set background color. Untuk teks, set pixel adalah untuk mewarnakan pixel according to the chosen color. Jadi ini memang kalau nak tunjuk memang tak nampak, ni memang kamu kena buat sendiri. Sebab set pixel ni maksudnya pixel kecil, satu dot tu akan diwarnakan dengan warna-warna tertentu lah yang kita pilih. Okay, dan yang paling banyak kita akan pakai inilah set text color ni. Set text color ni adalah set the color for the text. Jadi kita nak color apa text kita. Okay, text out adalah untuk display text message. And indicated, okay, coordinate. Jadi kita nak cuba buat sikit lah dengan set text color dengan text out ni. Okay, text out kita dah buat. Okay, ni saya nak ubah balik lah kepada tadi berapa, 7. Okay, 70.
Okey, yang pertama kita nak cuba ubah warna dulu. Okey, nak ubah warna, arahan dia adalah dc.set text color. Set text color. Kemudian kita buat kurungan. Okey, RGB tadi. Okey, RGB apa? Okey, RGB. Okey, warna apa? Kita nak warna tadi warna green. Warna green 0128 kosong kan. Okey, ini untuk warna green yang betul-betul green lah. Kalau kita buat 255 nanti dia jadi warna lime kan. Okey, jadi set text color. Okey, warna green. Kemudian bila kita display sesuatu di dot dc.text out. Okay, mungkin kat 190 pula. 190 and so new color. Okay, jangan lupa letak semicolon. Okay, bila kita run, okay, lah jadi dia akan jadi warna green. Okay, saya tak pastilah kamu boleh nampak ke tak kan dalam ni. Jadi kalau kamu ni nampak new color tu dia dah jadi warna warna hijau. Okay, mungkin kalau kita letak warna lime tu mungkin boleh nampak lah. Jadi kalau saya ubah G tu untuk green tu maksimum, dia akan jadi warna lime kan, warna hijau. Hijau terang tu. Okey. Okay, saya ubah balik. Kemudian 128. Okay, kemudian untuk ubah font pula. Jadi kita boring lah dengan font yang standard ni. Okay, jadi kita nak ubah. Jadi kita nak declare satu font baru. Okay, C font. Okay, katalah F. Okay, Times New Roman lah. Jadi saya buat F time FTNR. Jadi font. Okay, time New Roman. Okay, jadi macam mana kita nak ini declare si font ftnr. Jadi ini adalah satu variable untuk simpan font dan untuk assign value. Jadi ftnr dot rate point font size. Size-nya saya nak letak size 11. Jadi kalau size 11 adalah 100, 110 dan nama dia. Nama ni kamu kena sedikit berhati-hatilah. Hati-hati. Sebab kita kena check betul-betul nama dia. Kalau tengok kat sini nama Times New Roman tu, pilih yang bawah-bawah lah. Kena Times New Roman. Jadi kena ikut betul-betul. Jadi Times New Roman. Kena ada L untuk nama. Untuk setiap string ni kena ada L. Dan kita baru create tapi belum guna lagi. Nak guna kena buat dc.select object. Objek apa yang nak dipilih? FTNR. Jadi maksudnya objek FTNR dipilih. FTNR ni adalah font 11 time new Roman. Jadi kalau kita copy je lah ini dah jadi 110. New color, new font. Bila kita run, sekarang dah jadi. Nampak dia punya teks tu dah bertukar kepada Times New Roman. Harap kamu nampak lah. Nampak dia punya perubahan dia jadi untuk konten saya nak stop sampai di sini saja. Untuk konten jadi kamu dah tengok bagaimana nak buat, bagaimana nak declare font baru, bagaimana nak set text color. Dan kamu boleh cubalah. Kalau tengok sini kita ada background color, text color tu kamu boleh cuba dengan warna-warna yang lain lah. Jadi saya nak close ni dulu. Sebab saya nak tunjukkan
saya nak tunjukkan macam mana nak create new project yang total blank project lah. Total blank project sebab minggu lepas saya dah tunjukkan macam mana nak buat project dengan menggunakan file yang sedia ada. Okay, jadi first disebabkan ini komputer saya yang lain, ni belum lagi masuk komputer office ni. Yang hari tu saya guna laptop saya, ni saya dah guna desktop saya dekat rumah. Lepas tu kalau saya guna desktop saya kat office mungkin komputer lain pula lah. Jadi kamu mungkin tak berlaku lah kes ni kan. Jadi setiap tempat tu saya nak kena create folder baru. Jadi saya nak buat dululah. Okay, jadi saya letak dekat ni folder saya ni, saya letak dekat C SSCM 3532. Nampak? Dah ada 3531 ni untuk saya satu. 33532. Okay, untuk senang akses. Untuk nak letak dekat C ni pun saya taklah recommend sangat lah. Cuma saya tahu apa yang saya buat, jadi saya buatlah letak dekat C. Sebab kalau mungkin ada komputer yang ada banyak partition, ada D, okay, better letak dekat D. Cuma saya tak letak dekat D disebabkan komputer saya ni, yang D ni adalah mechanical hard drive. Jadi dia akan jadi slow bila compile nanti. Disebabkan C ni adalah SSD, dia akan laju lah. Sebab tu saya letak dekat C. Jadi tu kamu kena tahu lah, kadang-kadang kamu pakai SSD yang besar, jadi mungkin kamu buat partition banyak-banyak, tak kisahlah buat dekat D pun kan. Jadi yang penting letak di SSD. Okay, jadi okay, ni saya punya. Okay, saya nak copy dulu kod V2A. Okay, untuk create new project, okay, tekan create new project lah. Okay, create new project dan pilih empty project, start from scratch with C++ for window, provide no starting. Okay, starting file ni. Okay, jadi tekan kat empty project and then tekan new, next. Okay, letak project name. Okay, katalah saya letak nama project 1 lah. Okay, project 1. Kita jaranglah guna nombor-nombor ni kan, tapi ni just sebagai contoh. Okay, project name adalah project. Okay, project 1. Okay, kemudian location. Okay, location tadi kita letak dekat C kan. Okay, C SSCM 33532 sebab section 2. Okay, jadi select. Okay, saya just select folder. Jadi location saya dah setkan ke SSCM 33532 ni. Jadi projek kita akan berada di dalam folder ni. Okay, kemudian solution name saya suggest untuk tick play solution and project in the same directory. Okay, kemudian tekan create. Okay, bila tekan create, okay, akan ada lah solution explorer apa semua ni. Jadi first yang kita kena ubah iaitu MFC setting dengan console setting tu, console ataupun interface setting. Jadi right click dekat project name, right click dekat project name, pilih properties bawah sekali, properties. Okay, pergi dekat advanced, dan ubah use of MFC kepada use MFC in static library. Okay, apply. Kemudian pergi dekat linker, double click linker. Pergi kat system. Okay, ubah subsystem console ni kepada subsystem Windows. Okay, boleh tekan. Okay, apply dan okay. Tapi kita tak boleh run lah sebab tak ada apa lagi dalam kita punya project. Okay, so kita nak tambah kita punya file, source file kita. Okay, source file mesti ada .cpp dengan .h. Okay, jadi right click, add. Okay, new item. Okay, new item sebab minggu lepas kita existing item kan, benda dah ada. Sekarang new item. Okay, add new item. Okay, pilih cpp.cpp lah untuk C++ file. Okay. Okay, ni pun sama juga, saya cadangkan gunalah nama nama file tu yang sama seperti project. Okay, jadi project 1 .cpp. Okay, ini sebagai cadangan sahaja. Kamu boleh guna sebarang nama yang kamu suka. Nak guna main code ke, tapi tak perlulah sebab kita tak involve lagi programming yang yang dia punya source file dia melibatkan banyak source file. Kita dalam kita punya syllabus ni cuma ada satu projek, satu file .cpp lah. Kita ada dua file, .cpp dengan .h, tapi untuk CPP cuma ada satu sahaja.
Okay, dan kita juga kena create new file untuk .h, jadi new item. Okay, sekarang pilih header file .h. Okay, letak nama yang sama lah. Okay, project. Okay, project 1. Okay, sekarang kita dah ada dua file, project1.cpp dengan project1.h. Okay, tapi sama juga lah kosong, dan kita tahu yang seperti yang saya bagi tahu, kod V2A itu adalah Shackleton, kita punya template untuk memulakan program baru. Jadi kita perlukan, kita masih lagi perlukan kod V2A. Okay, nampak ni folder project1 yang dah dibuat daripada new project. Okay, masuk ke kod V2A, dan kita nak copy semua teks yang ada dalam kod V2A.cpp ni ke dalam project1.cpp. Jadi kalau saya cadangkan tak payah, jangan double click, sebab kalau double click dia akan buka pakai Visual Studio kan, takut confuse dengan file yang kita nak edit. Okay, jadi saya cadangkan sebab kita just nak copy content dia saja. Jadi kita just buka guna Notepad ataupun Wordpad. Open with, right click, open with, pilih Notepad ataupun Wordpad. Jadi saya pilih Wordpad. Jadi kita just bila buka pakai Wordpad, dia akan display lah semua teks yang ada kat dalam tu. Jadi tapi ni tak boleh compile lah kan, sebab ni lah Wordpad. Jadi copy sebab kita perlukan ini. Jadi yang saya buka ini adalah kod v2a.cpp. Jadi kita akan copy content kod v2a.cpp masuk ke dalam project1.cpp. Make sure file yang betul lah, jangan terbalik. Memang ada case student mungkin dia nak cepat, dia paste terbalik. Maksudnya yang .cpp dia paste kat .h, yang .h dia paste kat .cpp. Memang tak boleh run lah. Di paste. Okay, jadi abaikanlah yang merah-merah ni, error kan. Kenapa error? Sebab dia include kod v2a.h. File pun tak ada dalam projek kan. Jadi memang memang akan merah-merah dulu, tapi tak apa. Kita just nak dia punya tag dia dulu. Okay, kemudian pergi kat project1.h. Okay, clearkanlah segala content dia. Okay, dan lakukan benda yang sama lah. Kita open with Wordpad. Okay, ni adalah content dalam kod v2a.h. Copy semua. Okay, kemudian paste ke dalam project1.h. Paste. Okay, kalau tengok dalam .h ni tak ada merah-merah lah. Maksudnya tak ada error sebab ni semua macam function kan. Ni semua declaration. Jadi memang tak akan ada error. Tapi yang dalam ini error sebab dia tak kenal semua benda ni, sebab dia cuba include kod v2a.h, di mana kita punya project, kita punya header file lah project1.h. Jadi sepatutnya kita ubahlah nama ni kepada project1.h. Tapi kita dapati ada lagi teks-teks seperti kod V2A di sini, nama projek pun kod V2A, jadi tak sesuai dengan kita punya nama projek lah. Kita punya nama projek adalah project 1. Jadi kita nak ubah semua kod V2A ni kepada project 1. Jadi lebih mudah kalau kita guna fungsi replace lah. Jadi kita boleh pilih dengan cara edit, find and replace, jadi quick replace. Pilih quick replace. Okay, kod V2A ni ada kat sini sebab saya dah highlight kat situ. Apa benda yang kamu highlight, dia akan keluar lah dekat find and replace tu. Jadi kalau saya highlight kod V2A, sebab ini nama yang kita nak ubah. Okay, kod V2A, bila saya tekan edit, find and replace, quick replace, jadi kod V2A ni dah tersedia di situ. Jadi kalau kamu highlight benda lain lah akan keluar kat sini. Dan tukar dengan apa? Tukarkan dengan project 1. Tukarkan dengan projek 1, nama projek kita. Jadi kod V2A tu kita tukarkan dengan projek projek 1. Dan kemudian pergi kat button replace all ni. Di sini ialah replace all, tekan replace all. Tekan replace all. Dia dah replace semua. Dalam case ni dia replace semua. .cpp dia replace, .h pun dia replace. Kalau
kalau satu persatu tadi, kalau kamu perasan dia ada 14 replacement kan, 14 replacement. Okey, kalau .cpp saja dia ada 9 replacement, kalau .h saja dia ada 5 replacement. Maksudnya ada 5 kod V2A. Dalam dalam ni yang perlu ditukar kepada projek, okey, project 1. Okey, dalam .cpp ada 9 9 term kod V2A ni yang perlu ditukarkan kepada project 1. Jadi bila kita dah apa dia, replace semua project 1 kod V2A kepada project 1 dan kita dapati yang merah semua hilang lah sebab dah link kan. Ada link di sini pun dah include project1.h. Kita punya header file pun memang nama project1.h, jadi dia dah okey, maksudnya okey dah tak ada error lah bila kita dah replace tu. Okey, dan kita dah boleh run. Okay, sebab kita dah setting MFC dengan interface konsol Windows tadi. Okay, bila kita run, okay, done, maka okay, keluarlah kita punya blank blank program ni. Okay, dan okay, kita boleh mulakan edit lah perubahan. Jadi benda ni kita tak perlu ada lah sama ada delete ataupun disable kan dia ke komen. Dan ini pun tajuk pun kita boleh tukar. Jadi mungkin project 1 ni my first projek yang ni. Jadi mungkin yang ni kamu boleh cuba sendiri nantilah. Jadi ini tajuk kita punya Windows tu. My first project. So bila kita run, nampak dia punya title dia dah tukar kepada my first project. Mungkin project 1, my first project ni tak macam tak berapa cantik, boleh. Ni sebab kita boleh edit. Dah boleh ikut suka kita. Kita tukar. Kita punya title tu kita nak letak my first project aja. Boleh lah. Okay, nampak sekarang kita punya program kita dah ada my first project dan blank lah. Maksudnya kamu boleh continue lah untuk practice text out, color yang tadi yang kita bincangkan di awal kelas tadi. Okey, jadi sampai di sini ada sebarang soalan? Pertanyaan? Tak ada Tak ada. Okey, jadi bila tak ada ni saya ada soalan. Ada soalan? Saya ada doktor. Okey. Kelas hari ini doktor send dekat e-learning ke? Yes, saya akan send pada e-learning. Jangan risau. Hello. Saya record. Yang doktor record dengan kelas sebelah tu, doktor hantar kat e-learning juga ke? Yes, saya yang first lah yang masa yang create create existing project sebab yang kelas yang lepas tu saya lupa record kan. Tapi dah saya juga buat kelas dengan dengan section 1 yang tu saya akan upload yang section 1 punya lah. Oh, boleh. Terima kasih doktor. Benda yang sama aja, mungkin just tak ada beza sangatlah kot. Ya.